Kita melihat kenapa orang memandang remeh masalah syirik ni. Ini kerana masalah yang berkait dengan sistem pengajian kita di negara ini. Pasal dia ada sistem silibus. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau kita duk biasa mengaji agama di pondok-pondok atau di madrasah-madrasah tradisional yang berasaskan kepada sistem pengajian Asy'ariyah. Dalam satu tesis yang dibuat berkenaan dengan pengaruh dan kesan fahaman Asy'ariyah terhadap tauhid masyarakat. Tesis ini dalam bahasa Arab, yang mana dia sebut dalam kajian terhadap orang awam. Bila mana satu masyarakat itu dia memegang kepada akidah Asy'ariyah, akidah falsafah, iaitu umat Islam akan lebih memberatkan persoalan sifat-sifat Allah berbanding persoalan ibadat kepada Allah. Ini kerana sistem pengajian Asy'ariyah dia lebih memberatkan persoalan Allah itu jangan disamakan dengan makhluk. Itu fokus dia. Kalau tuan-tuan nak tahu kenapa bab tauhid ni orang kita tak ambil berat. Sebab sistem pengajian agama tradisional yang berasaskan fahaman Asy'ariyah, Maturidiyah Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah ni, fokus pengajian sifat 20 sifat-sifat Allah, sifat af'al Allah dan sebagainya. Pengajian dia lebih kepada jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Itu fokus dia. Maka akidah yang dipelajari oleh kebanyakan umat Islam di negara Asia ni, termasuk di dalam negara kita di Malaysia, dalam pengajian tradisional, dia lebih kepada akidah untuk tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Itu je. Tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka sebab itu pergaduhan di sekolah-sekolah tradisional dengan kaum muda dan kaum tua. Tuduh-menuduh kaum tua kepada kaum muda bahawa golongan ini cuba nak menyamakan Allah dengan makhluk. Maka timbul tuduhan seperti musyabbih, tuduhan seperti tajsim, mujassimah dan sebagainya. Allah di langit, Allah tak bertempat. Allah bertangan dalam hadis, Allah tak ada tangan. Allah melihat, Allah tidak melihat guna mata. Allah ketawa, Allah tak boleh ketawa di dalam hadis. Kena takwil dan sebagainya. Maka pergaduhan itu kerana sistem pengajian akidah yang diamalkan di negara-negara Nusantara berdasarkan sistem Asy'ariyah ini. Dia lebih kepada akidah untuk mengesahkan Allah pada sifat dia. Jangan bagi ada orang cuba nak samakan Allah dengan makhluk. Yang tu ya. Jadi dari hujung ke hujung sifat 20 tu semua pasal Allah. Adapun pasal hak hamba kepada Allah, yang tu dia pergi jumpa bomo ke, tak apa, boleh. Ada pendapat mengharuskan. Dia nak pergi doa dekat kubur ke, tak apa, ada pendapat mengharuskan. Dia nak meminta doa dekat wali yang sudah mati, wali yang menjaga kawasan, kononnya setiap kawasan ada wali duk jaga. Wali Naubah lah wali itu ini. Tak apa, itu pendapat ada boleh. Semua boleh lah belakang. Allah di langit, tu tak boleh. Pasal Allah bertempat. Dia bising, dia marah, dia habis bulu roma tengkok dia pun naik. Dia jadi garang. Pasal apa jadi begitu tuan-tuan? Sebab itu sistem pengajian yang mencorakkan seseorang macam tu. Ini yang ada dalam masyarakat kita, di pondok-pondok dan sebagainya. Sistem pengajian Asy'ariyah, fokus dia ialah supaya perbincangan tauhid, sifat Allah, sifat 20, pengajian ilmu mantiq, pengajian ilmu usuluddin, Tuhan jangan bagi sama dengan makhluk. Yang tu ya. Itu yang duk bahas. Berjisim tak berjisim, bertempat tak bertempat. Sifat tu pada zat ke, melekat pada zat, ataupun menempel pada zat atau tak menempel. Sifat maknawi, sifat salbi, semua duk bahas pasal sifat.
Sebab tu kalau pergi mengaji akidah di pondok-pondok, mengajilah 5 tahun, 10 tahun, 14 tahun, 20 tahun, dia dah mengaji pasal sifat Allah. Sifat salbi dia, sifat apa maknawi dia, sifat zat dia, sifat pada sifat dia. Untuk mengaji bab sifat dia. Tapi pelampau dah duduk mengaji tu, habis mengaji keluar masjid, sorokok. Habis mengaji daripada bab akidah, bab tauhid ni, naik motor lagi, anak demam, pergi jumpa Tok Bomoh. Pergi cari dukun, pergi cari pawang. Habis mengaji bab akidah tauhid ni, saya lagi naik motor, balik, naik kereta balik rumah. Kan? Orang tegur Pak Haji, pasal apa ni? Saya nak jual ni, gelang magnetik. Gelang ni kalau Pak Haji pakai ni, darah tinggi, sakit jantung, semua lega. Pakai gelang ni. Kita pun beli pakai. Tu bawa balik daripada kelas akidah tu. Mengaji bab sifat Tuhan tu. Pasal apa dia pergi jadi macam tu? Sebab sistem pengajian tauhid dia duk cerita bab sifat Tuhan dia. Itu sistem pengajian Asy'ariyah. Berbeza dengan yang mengaji cara akidah salaf. Akidah sunnah. Akidah imam-imam salaf, akidah ahlul hadis. Yang mana lebih kepada tauhid uluhiyah. Penekanan kepada tauhid ubudiyah. Dia duk bahas tentang hak hamba pada Tuhan. Adalah tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah. Itu yang dipanggil tauhid uluhiyah sebagai tauhid ibadah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, apabila disebut tauhid ibadah, seseorang itu menjadikan tauhid dia, ibadah dia, cinta dan mahabbah dia, khasyah, takut dia, ghayah, matlamat dia, lillah, semua pada Allah. Itu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Tauhid ni yang tak bagi orang jumpa bomoh. Tauhid ni yang tak bagi orang minta doa kepada makhluk. Tauhid ni yang tak bagi pergi puja pokok. Tauhid ni yang tak bagi orang pergi berdoa kat kubur si mati. Tauhid ni yang tak bagi orang pergi tawassul pada orang soleh yang telah meninggal dunia. Tauhid ni yang tak bagi orang pergi tabarruk, ambil berkat dengan tapak kasut ke, apa, batu ke, kerusi orang soleh ke, kerusi Nabi ke, batu Nabi ke, kasut Nabi ke. Tauhid ni yang tak bagi ni. Tauhid ni yang diabaikan oleh majoriti umat Islam sebab menganggap ia bukan tauhid, ia bukan akidah. Sebab apa? Sebab mereka dimomokkan dengan sistem pengajian tauhid sifat. Sifat Tuhan. Sebab tu pergi masjid mana-mana pun, kalau di negara utara bukan perlih lah. Perlih ni rezeki lah, selamat. Di negeri yang bukan perlih, kalau pergi mengaji akidah tauhid, pergi mengaji akidah dalam masjid, ustaz-ustaz mai baca bab sifat Tuhan. Tuhan ni sifat dia begitu, Tuhan ni sifat begitu, Tuhan. Cerita bab Tuhan yang dia tak nampak pun. Cerita bab Tuhan yang dia tak tahu pun. Tetapi tidak menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan hadis, tapi guna ilmu mantik. Guna ilmu mantik. Guna ilmu mantik, yang mana kepala ilmu mantik, Socrates, Plato. Bawa ulama-ulama ilmu kalam, bahas pasal kalam. Bahas pasal falsafah Tuhan. Tapi tak bawa ayat-ayat Al-Quran, apa kata Allah, apa kata Nabi, sebab apa kata Allah, kata Nabi, menyalahi akli kita, menyalahi logik. Sebab dalam ilmu kalam, kaedah yang dipakai kalau nakli, kalau Quran dan hadis menyalahi akli, menyalahi akal, maka nakli itu kena takwil. Nakli, Quran hadis itu kena ditafsirkan, diolah, difahami, dibuat something lah bagi dia boleh akal terima. Itu cara sistem ilmu kalam. Itulah aliran yang dipelajari di pondok-pondok dan di dalam agama masyarakat kita, akidah Asy'ariyah. Akidah ahli hadis sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Kata Imam Ibn Shihab Az-Zuhri bahawa kewajipan Allah untuk menurunkan kepada manusia petunjuk, dan kewajipan Rasul al-balagh,
untuk menyampaikan risalah itu kaedah. Dan kewajipan kita sebagai umat Islam at-taslim, menyerah diri. Menyerah diri pada apa yang datang dari Allah dan Rasul. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Imam Ibn Shihab Az-Zuhri tabi'in, seorang ulama hadis yang terkemuka, duduk di Madinah, guru kepada Imam Malik bin Anas. Dia kata kewajipan Tuhan turunkan petunjuk, turunkan panduan kepada makhluk. Tuhan dah buat bagi Quran. Kewajipan Rasul menyampaikan tabligh ar-risalah, sampaikan risalah Tuhan dekat kita. Nabi dah buat. Nabi dah buat. Kata Abi Zar, tidak ada burung yang membuka sayap dia, melainkan semuanya. Tidak ada burung yang buka sayap. Kata Abu Zar tu perumpamaan. Tidak ada ilmu yang Nabi tak sampaikan pada kita, melainkan semuanya Nabi dah sampaikan. Sampaikan ilmu tentang tandas, tentang membuang hajat, buang najis pun Nabi bagi tahu. Cara menyucikan najis pun Nabi cakap. Dan kewajipan kita, kata Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, at-taslim, menyerah diri kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka bila Al-Quran kata Allah di arash, Allah di langit, maka beriman. Bila Nabi sebut dalam hadis yang sahih, bila mana Nabi bertanya kepada seorang wanita, hamba jariah, Nabi tanya seorang hamba perempuan, aina Allah, di manakah Allah? Dia jawab, fis sama, Allah di langit. Nabi kata pada sahabat, bebaskan wanita ni sebab dia mukminah, dia perempuan yang beriman. Nabi mengiktiraf kepercayaan Allah di langit. Kita terima sebab kita tak tafsir Allah di langit, makna kata Allah tu bertempat ke, Allah tu berjisim ke, berjuzuk ke, Allah tu memerlukan ruang ke, memerlukan kawasan. Semua ni perbahasan-perbahasan yang tidak ada faedah. Tapi ilmu sistem pengajian Asy'ariyah, benda tu penting. Itu topik yang mereka, bagi mereka sangat darurat, sangat kena bahas. Sebab matlamat akidah mereka, Tuhan jangan bagi sama dengan makhluk. Makhluk perlu ruang, Tuhan tak perlu ruang. Makhluk perlu tempat, Tuhan tak perlu tempat. Makhluk kena ada keluasan, Tuhan tak ada keluasan. Itu jadi perbahasan hangat bagi mereka. Adapun nak jumpa bomoh, hampir jumpa lah. Nak berdoa kat orang mati, hampir berdoa lah. Nak bertawasul, pergi tawasul. Nak buat apa lagi? Buat. Janji jangan sama Tuhan dengan makhluk. Itu kami bising. Itu pengajian akidah Asy'ariyah. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, selagi mana umat Islam tak berubah sistem, selagi mana umat Islam tidak memahami akidah sebagaimana yang difahami oleh Allah dan Rasul, yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, sebagaimana umat Islam tak memahami akidah sebagaimana kefahaman sahabat dan tabi'in, kita ada masalah. Akan ada orang duk percaya bomoh lagi, akan ada orang duk percaya dukun lagi, duk percaya pawang lagi. Dah zaman dah 2020, zaman wifi dah, bayar beli makan pun bayar pakai apa? Pakai tas enggo, pakai handphone ni sekarang. Cashless. Duk percaya bomoh lagi. Duk percaya scan pakai jin lagi. Ada jin-jin dalam badan. Memang ada jin. Tapi jangan salahkan semua benda pasal jin. Sikit-sikit jin, sikit-sikit jin. Jin pun kalau boleh saman, kita boleh saman. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu kita kena faham. Umat Islam, kerana ikut sistem pemikiran dan sistem fahaman akidah yang mementingkan falsafah, dia mengabaikan sistem akidah yang dibawa oleh para sahabat tabi'in dan ahli hadis yang mementingkan tauhid ibadah. Itulah tauhid yang sepatutnya kita ambil berat. Maka kalau kita mau utamakan tauhid ibadah, mengesahkan Allah dalam solat, mengesahkan Allah dalam ibadat, dalam kehidupan, dalam muamalat dan sebagainya, maka tidak ada syirik. Tidak ada syirik. Wa yakuna din, dan jadilah agama ni semuanya untuk Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah.